Assalamualaikum. Saya Muhammad Aiman Syami bin Suhaimi. Pada hari ini, kami akan membincangkan tentang kaitan filem dengan ketulisan dalam berpolitik di Malaysia. Kami telah memilih filem Daulat. Sinopsis filem Daulat ialah seperti berikut. Dalam pilihan raya umum terbaru, parti politik MUNA telah kalah. Tokoh politik Suri kemudiannya dinamakan sebagai naib presiden parti oleh Hassan, presiden parti. Suri adalah seorang wanita yang tidak akan berhenti untuk mencapai objektifnya. Parti itu dan beliau komited untuk memenangi pilihan raya yang akan datang walau apa pun harganya. Suri dan kumpulannya melancarkan rancangan menyeluruh untuk merebut kuasa, bersedia untuk melakukan apa-apa pengorbanan. Terdapat dua objektif utama bagi kajian yang telah kami lakukan. Pertama, mendalami persepsi rakyat terhadap parti politik dan sistem perlembagaan. Umum mengetahui bahawa Malaysia melaksanakan sistem politik demokrasi berparlimen di bawah pentadbiran raja berperlembagaan. Persepsi rakyat menjadi semakin negatif terhadap semua parti politik tersebut, terutamanya pasca PRU 14. Hal ini kerana mereka beranggapan bahawa pemimpin di negara ini hanya mementingkan diri sendiri untuk merebut kuasa dan meminggirkan rakyat yang memberi mandat kepada mereka semasa pilihan raya. Seterusnya, objektif yang kedua ialah untuk mengenal pasti ideologi politik dan pelibatan belia dalam politik di Malaysia. Kajian yang menyeluruh perlu diadakan, terutamanya terhadap ideologi parti politik di Malaysia. Setiap parti politik mempunyai ideologi politik yang berbeza mengikut dasar sesebuah parti tersebut. Semua parti politik perlulah mempunyai ideologi politik yang jelas untuk menarik minat para pengundi menjadi penyokong mereka, terutamanya golongan belia. Kepentingan kajian bagi kaitan filem dengan ketulisan dalam berpolitik di Malaysia. Pertama, untuk meningkatkan kesedaran politik dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Kesedaran politik amatlah penting bagi menjamin negara yang stabil. Setiap rakyat Malaysia perlulah mengambil tahu tentang situasi semasa politik di negara Malaysia. Hal ini kerana setiap undi dari rakyat sangat penting bagi melahirkan kerajaan yang stabil. Mereka perlulah memilih pemimpin yang adil dan bijaksana untuk menjadi ketua di sesebuah negara. Kedua, untuk menganalisis kefahaman dan penglibatan belia, terutamanya mahasiswa pasca PRU 14. Kajian ini mampu menjadi panduan bagi golongan belia untuk memahami dan menyelami situasi semasa politik di Malaysia. Mereka juga akan menjadi lebih berpengetahuan dalam bidang politik. Penting untuk mahasiswa atau golongan belia mengambil tahu lanskap politik dan situasi semasa politik yang sedang hangat dibicarakan oleh pelbagai pihak pada masa ini. Hal ini akan mengelakkan mereka tersalah memilih pemimpin yang akan memberi kesan buruk kepada kemajuan dan ekonomi Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahir Wajdi bin Rasli dan saya akan membentangkan tentang sistem demokrasi berparlimen. Ciri utama sistem demokrasi berparlimen ialah terdapat seorang ketua kerajaan iaitu Perdana Menteri yang mempunyai sokongan majoriti dalam badan perundangan iaitu parlimen. Di atas ketua kerajaan ada seorang ketua negara yang digelar raja yang merupakan simbol kedaulatan sesebuah negara dan pemegang kuasa negara. Dalam sistem demokrasi berparlimen ini, raja tidak memerintah secara langsung kerana tanggungjawab ini telah dipikul oleh Perdana Menteri yang akan menjalankan tugas-tugas eksekutif untuk mentadbir negara bersama jemaah menteri atau kabinet yang telah dilantik daripada kalangan ahli parlimen. Walaupun raja tidak memerintah secara langsung dan kuasanya agak terhad, namun kuasa seseorang raja itu tidak boleh dipandang remeh kerana ia mempunyai kuasa yang telah diperuntukkan dalam perlembagaan seperti membubarkan parlimen, melantik Perdana Menteri dan mengisytiharkan darurat.
Dalam sistem ini juga, sekiranya berlaku situasi di mana Perdana Menteri gagal mendapatkan sokongan majoriti dalam Parlimen, maka Perdana Menteri tersebut perlulah meletakkan jawatan atau membubarkan Parlimen dan mengadakan pilihan raya serta-merta. Risiko sistem demokrasi berparlimen ini ialah ia boleh menyebabkan situasi parlimen tergantung, di mana tiada mana-mana parti atau gabungan parti yang dapat memenangi majoriti mudah dalam pilihan raya untuk membentuk kerajaan. Sekiranya situasi demikian berlaku, Ketua Negara iaitu Raja terpaksa memainkan peranan beliau dan bertindak sebagai penimbang tara, sama ada dengan melantik individu yang mempunyai sokongan majoriti atau meminta pemimpin blok ahli parlimen untuk berunding dan menubuhkan kerajaan perpaduan. Seterusnya, saya akan teruskan dengan ideologi politik. Ideologi politik bermaksud satu set idea, nilai dan prinsip tentang apa yang mahu dicapai dalam sesebuah politik. Daripada filem Daulat, kami telah mengesan beberapa ideologi politik yang utama yang diterapkan dalam politik di Malaysia, iaitu liberalisme, konvertisme dan juga sosialisme. Untuk ideologi yang pertama, iaitu liberalisme, kebiasaannya orang akan menganggap bahawa liberalisme ini adalah satu ideologi yang memperjuangkan kebebasan tanpa batas. Tetapi pada hakikatnya, liberal ini menekankan kepada kebebasan individu daripada negara dan kerajaan, bukan bermaksud kebebasan yang mutlak. Liberalisme pada masa kini sering dilihat sebagai satu kejahatan dan masyarakat negara ini sering dimomokkan dengan liberalisme yang boleh merosakkan akidah akibat daripada ketaksuban kepada kebebasan yang melampau dalam agama. Namun dalam konteks negara Malaysia yang berperlembagaan, liberalisme ialah falsafah yang menekankan prinsip kebebasan dan tanggungjawab individu, kedaulatan undang-undang, kerajaan terhad dan juga ekonomi pasaran yang terbuka. Walau bagaimanapun, hal ini tidak diguna pakai dalam perlembagaan negara Malaysia kerana kebebasan yang keterlaluan akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Maka perlembagaan telah pun digubal berserta elemen kawalan dan sekatan yang bertujuan untuk memastikan praktik liberal ini tidak menjurus kepada ekstremisme. Seterusnya, ideologi konservatisme. Konservatisme ialah falsafah politik yang menyokong nilai tradisional. Dalam masyarakat, kumpulan konservatif biasanya adalah kumpulan agama. Mereka cenderung untuk mengekalkan tradisi atau agama dan menentang segala bentuk perubahan sosial yang menyimpan daripada nilai yang mereka percayai. Contohnya, enggan mengiktiraf hak transgender ataupun homoseksual. Setiap negara mempunyai benda yang perlu dilindungi. Dan apa yang menjadi persamaan ialah sikap penentangan terhadap perubahan sosial yang drastik. Dan secara ringkasnya, konservatif mendahulukan kestabilan politik dan ketenteraman masyarakat selain turut menganggap tradisi adalah sebagai kunci bagi mewujudkan kestabilan dan ketenteraman negara. Akhir sekali, ideologi sosialisme. Sosialisme secara mudahnya bermaksud mendahulukan masyarakat. Berbeza pula dengan liberalisme yang mendahulukan individu. Sosialisme memperjuangkan kesaksamaan sosial. Nilai-nilai keserataan atau kesamarataan dianggap menjadi prinsip yang tinggi dalam sosialisme. Sosialis sering memperjuangkan golongan yang lemah dan tertindas disebabkan kerakusan golongan tertentu. Mereka menuntut pembahagian kekayaan dan keadilan mestilah sama rata, memperjuangkan nilai-nilai perkongsian dalam hidup, menghapuskan kemiskinan dan sebagainya. Mereka juga berpendapat bahawa keharmonian masyarakat mestilah terbina atas dasar keserataan dalam semua aspek. Sosialisme juga mempunyai logik yang tersendiri. Dalam konteks sosial, mereka beranggapan bahawa sepatutnya tidak wujud orang yang lebih kaya daripada orang lain. Kekayaan itu sepatutnya dimiliki bersama. Antara strategi politik dalam berkempen pertamanya ialah strategi populis. Strategi populis ini menunggang sentimen atau perasaan golongan rakyat yang kecewa dengan situasi semasa dan menganggap ia berpunca daripada golongan elit yang terlibat dengan isu korupsi dan salah guna kuasa. Strategi ini agak efektif dalam meraih undi daripada golongan rakyat marhain
dengan memberikan tawaran-tawaran yang menarik meskipun ia tidaklah realistik untuk dilaksanakan. Yang kedua ialah strategi pecah dan perintah. Strategi ini digunakan untuk memecah belahkan musuh dengan menimbulkan syak wasangka dalam kalangan mereka. Antara contohnya ialah isu perkauman. Oleh kerana rakyat Malaysia berbilang kaum, strategi ini didapati amat berkesan kerana ia merupakan isu yang sangat sensitif di kalangan rakyat. Akhir sekali ialah strategi Machiavelli. Strategi Machiavelli ini agak sinonim dengan slogan matlamat menghalalkan cara. Namun, idea yang dipopularkan oleh Machiavelli ini sebenarnya adalah bagaimana seseorang itu harus menjadi penguasa dan bagaimana dia perlu memerintah negaranya secara efektif. Dalam arti kata lain, seseorang pemimpin itu hendaklah pandai bermuslihat dan berstrategi dalam memimpin kerajaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afif bin Azhan dan saya akan membincangkan mengenai peralihan kuasa. Secara general, proses peralihan kuasa berlaku apabila berlaku pertukaran kuasa pemerintahan ataupun pentadbiran kerajaan sejurus selepas mengetahui keputusan pilihan raya umum. Jika parti pembangkang memenangi pilihan raya tersebut, maka berlakulah peralihan tumpuk kepimpinan di dalam kerajaan Malaysia. Dalam sudut perkembangan politik di Malaysia, peralihan kuasa yang berlaku sejak pilihan raya yang pertama pada tahun 1955 adalah rasional dan tanpa berlaku sebarang konflik yang abnormal yang mampu menggugat keselamatan negara Malaysia. Dan mengikut pakar politik, rakyat Malaysia boleh dikategorikan sebagai matang dan profesional dalam menghadapi proses peralihan kuasa di Malaysia. Polemik peralihan kuasa bukanlah sesuatu yang baru. Malah, ia juga pernah berlaku di dalam beberapa buah negara di Asia Tenggara seperti Indonesia dan juga Thailand. Di Thailand, jika kita lihat, sejak pemerintahan Juta Tentera pada tahun 2014, pilihan raya umum pertama yang telah diadakan pada bulan Mac 2019 iaitu Parti Palang Pancarat yang baru saja ditubuhkan pada tahun 2018 telah memenangi pilihan raya umum tersebut dan calon Perdana Menterinya Prayut Chan-o-cha kekal dengan jawatan tersebut sejak peristiwa kudeta Thailand pada Mei 2014 yang telah merekodkan Perdana Menteri sebelum ini Yingluck Shinawatra digulingkan. Seterusnya, jika dilihat di negara Indonesia, antara peristiwa peralihan kuasa yang paling diingati yang sangat berkait rapat dengan Malaysia ialah peralihan kuasa daripada Sukarno kepada Presiden Suharto. Seterusnya peristiwa gerakan Gestapo pada tahun 1965 pada 1 Oktober di Indonesia menjadi titik permulaan kejatuhan Sukarno sebagai pemimpin ulung Indonesia. Berikutan daripada peristiwa tersebut, ia telah meredakan dasar konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia. Dapat disimpulkan di sini bahawa berlakunya peralihan kuasa dalam kalangan negara-negara tetangga Malaysia sedikit sebanyak memberikan kesan yang luar biasa kepada negara Malaysia. Polemik-polemik yang berlaku juga menunjukkan bahawa setiap negara, termasuklah Malaysia, seharusnya mengambil langkah yang strategik dan sistematik bagi memastikan isu-isu yang berlaku di persekitarannya tidak memberikan implikasi negatif, terutamanya daripada aspek kedaulatan dan keselamatan negara Malaysia. Baru-baru ini, pada November 2022, negara menyaksikan perebutan hebat pada pilihan raya umum yang ke-15 yang melihatkan berlaku peralihan kuasa di Malaysia. Keputusan PRU yang ke-15 melihatkan tiada gabungan parti yang berjaya membentuk kerajaan untuk membentuk 112 kerusi di Parlimen. Ini mencetuskan situasi Parlimen tergantung pertama dalam sejarah Malaysia dan usaha pembentukan kerajaan campuran ini dijalankan. Dan ini telah menarik tumpuan media utama di seluruh negara Malaysia yang tertumpu kepada Istana Negara demi menyaksikan kemuntuan politik susulan keputusan pilihan raya umum yang ke-15. Perlantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri yang ke-10 mengakhiri teka-teki siapa yang bakal mengetahui kerajaan hasil daripada gabungan Parti Barisan Nasional dan Parti Gabungan Rakyat Sabah dan Gabungan Parti Sarawak. Ini juga menandakan perjuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim selama 3 dekad akhirnya berhasil selepas dilantik oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah selepas Baginda mengerusikan mesyuarat khas Majlis Raja-Raja Melayu di Istana Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Haris bin Aziz.
Saya akan menerangkan tentang etika berpolitik dan apa maksud sebenarnya etika berpolitik. Yang pertama, etika berpolitik membincangkan tentang moral yang harus diikuti untuk membimbing sikap dan tindakan manusia. Ini bermakna pemimpin harus mempunyai etika dalam berpolitik agar ia dapat menghasilkan keputusan yang adil. Yang kedua, etika politik membincangkan tentang tanggungjawab dan tugas manusia sebagai seorang manusia, bukannya sebagai warga negara kepada negara, undang-undang yang terpakai dan lain-lain. Pemimpin harus sedar bahawa tugas untuk beretika dalam berpolitik ini ialah merupakan tugas manusia sebagai seorang manusia. Yakni mereka perlu jujur dengan diri sendiri untuk menjadi pemimpin yang berwibawa. Yang terakhir, etika politik boleh menjadi penunjuk kritikan ideologi dalam bentuk pemahaman dan strategi legitimasi yang menjadi asas pentadbiran negara. Ini bermakna bahawa sistem pilihan raya ini merupakan sistem demokratik yang sepatutnya akan menghasilkan keputusan yang telus dan yang adil untuk mereflek keputusan sebenar rakyat dalam memilih pemimpin mereka. Kaitan filem dengan ketulusan dalam berpolitik di Malaysia melalui filem Daulat tahun 2020. Yang pertama, filem ini telah mendedahkan helah dan penipuan yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung oleh pemimpin semasa berkempen untuk pilihan raya. Yang kedua, filem ini telah membuka mata banyak pihak tentang kesedaran pentingnya etika dalam berpolitik. Etika dalam berpolitik termasuk jujur, telus dan saksama dalam melaksanakan apa-apa jua kempen yang dilakukan semasa pilihan raya. Yang ketiga, filem ini telah mencabar pihak berkuasa supaya lebih proaktif dalam membantaras rasuah dan penipuan yang berlaku di dalam politik Malaysia. Mereka harus sedar bahawa merekalah yang berkuasa untuk membantaras penipuan ataupun tipu helah yang berlaku dalam politik Malaysia, dan bukannya mereka sekali turut terlibat dalam proses penipuan tersebut. Yang terakhir, filem ini dapat merealisasikan tujuan sebenar pilihan raya dan mampu merungkai definisi sebenar sistem demokratik yang adil, telus dan saksama, bahawa mandat yang dikurniakan rakyat itu haruslah berteraskan sistem pilihan raya yang jujur, yang telus dan yang adil. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang cadangan-cadangan yang boleh diambil oleh pihak-pihak tertentu. Cadangan yang pertama ialah Suruhan Pilihan Raya Malaysia SPR, parti politik, agensi kerajaan dan pihak universiti sendiri seharusnya mengambil peranan bagi meningkatkan kesedaran berpolitik dalam kalangan mahasiswa. Mereka haruslah memberi penjelasan kepada mahasiswa tentang kepentingan untuk keluar mengundi. Pihak berkuasa perlulah mengadakan ceramah yang berkaitan dengan politik dan haruslah menerangkan tentang proses untuk mengundi. Hal ini bagi memastikan mahasiswa dapat mengetahui dan faham tentang proses pengundian dengan lebih lanjut. Cadangan yang kedua ialah pihak kerajaan haruslah memberi kemudahan dan insentif kepada rakyat untuk pulang mengundi di kampung halaman masing-masing. Sebagai contoh, pihak kerajaan boleh memberikan cuti, menyediakan kemudahan pengangkutan dan sebagainya. Hal ini bagi mengurangkan lagi beban mereka untuk pulang mengundi ke kampung halaman masing-masing. Perkara seperti ini dapat menggalakkan lagi rakyat untuk keluar mengundi pada pilihan raya. Cadangan yang ketiga ialah mana-mana parti politik haruslah mempunyai manifesto yang relevan dan rasional yang dapat memberi manfaat kepada rakyat Malaysia. Kebanyakan rakyat akan memilih pemimpin berdasarkan manifesto yang dijanjikan. Hal ini kerana mereka haruslah memilih pemimpin yang tepat untuk menubuhkan kerajaan. Oleh itu, ia merupakan tanggungjawab yang seorang pemimpin untuk memastikan bahawa manifesto yang mereka janjikan itu dapat ditunaikan sepenuhnya jika mereka dilantik sebagai seorang pemimpin.
Seterusnya ialah kesimpulan. Kesimpulan yang boleh dirangkul berdasarkan kajian ini ialah kesedaran politik dalam kalangan rakyat Malaysia. Kesedaran politik dalam kalangan rakyat di Malaysia pasca PRU14 semakin meningkat dalam semua lapisan masyarakat kecuali dalam kalangan mahasiswa. Rakyat di Malaysia lebih cakna terhadap perkembangan politik di Malaysia terutama pasca PRU14. Hal ini kerana rakyat sedar yang mereka mempunyai mandat dan dapat mempengaruhi siapa yang akan dipilih untuk menjadi pemimpin negara pada masa hadapan. Berdasarkan sumber Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, seramai 3.6 juta orang muda berusia 21 tahun ke atas termasuk mahasiswa belum mendaftar sebagai pemilih. Jumlah berkenaan mewakili 20% daripada jumlah keseluruhan pengundi yang berdaftar. Perkara ini dapat membuktikan bahawa kesedaran politik dalam kalangan mahasiswa masih rendah. Oleh itu, pihak tertentu haruslah mengambil tindakan yang lebih efektif untuk memupuk kesedaran politik dalam kalangan mahasiswa. Hal ini penting bagi memastikan kestabilan negara Malaysia pada masa akan datang. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.